وبركاته برضوان تعالى لبار شفاعة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كرام أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين علماء العاملين مجتهد مطلق مجتهد فتوى مفسرين محدثين لله الكشر بالله إمام راشد إمام طريقة منتبه مصوفية جميع حبائب جميع جل غيب جميع أولياءك جميع أستاذنا مشايخنا مصنفنا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا مشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وحقوق علينا أجمعين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, Sya'ban, serta panjangkanlah usia kami, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Imam Asy-Syakhawi rahimahullahu taala meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia bersabda yang bermaksud, barang siapa memohon ataupun membaca selawat ke atasku 10 kali, barang siapa berselawat 10 kali ke atasku, Allah mengirimkan 100 rahmat ke atasnya. Ini kita berselawat 10 kali kan, Allah bagi kita 10 rahmat. Allah memberi 10 rahmat. Kemudian Allah mengirim supaya memohon, dan barang siapa yang berselawat 100 ke atasku, kata Allah,
maka Allah Subhanahu Wa Taala mengirim baginya 1000 rahmat. Dan jikalau seseorang itu menambahkan lagi dengan penuh cinta, asyik, daku akan menjadi penyokongnya kepada Rasulullah, yang menjadi saksi di atas keimanannya pada hari kiamat. Jadi saksi dan menjadi penyokongnya pada hari kiamat nanti. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberi rahmat. Ada riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Amr, ya, Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat-malaikat mengirimkan 70 rahmat ke atas orang yang memohon satu rahmat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi lain riwayat, Allah perintahkan malaikat mengirim, maknanya satu selawat Allah perintahkan 70 rahmat. Itu kepada malaikat mengirim 70 rahmat ke atas orang memohon. 70 rahmat ni maknanya kalau malaikat dia meminta ampun bagi orang yang berselawat. Kalau dia innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu kan Allah berselawat, malaikat berselawat. Kalau Allah selawat ni maknanya Allah memberi rahmat. Kalau malaikat berselawat, malaikat memohon keampunan untuk kita. Jadi moga-moga kita ni masuk dalam golongan orang-orang yang banyak dan suka berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini 19 Rejab kan? 19 Rejab. Lagi 10 hari ataupun 11 hari lagi kita akan berada dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ni. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Ya, iaitu subhanallazi, maha suci Allah, ya, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Bukan Rasulullah jalan sendiri kan, memperjalankan hamba-Nya, iaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila diperjalankan Rasulullah tu lailan, pada malam hari. Dari mana perjalanan Rasulullah itu? Minal Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram di Mekah, masjid yang paling mulia sekali di atas muka bumi ni, Masjidil Haram. Kemudian Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Al-Aqsa, yang keempat kata ulama masjid di Hebron, Masjid Nabi Ibrahim alaihissalam, tempat adanya makam Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan isterinya, tu dek kat Hebron, kat Palestin juga. Itu yang keempat kata ulama. Baik, masjid yang paling mulia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa di Palestin. Yang Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu Masjid Al-Aqsa itu allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya, ya, yang kami berkati. Yang berkat tu kata ulama ada dua. Satu di Palestin tu, di Aqsa tu, iaitu ramainya para nabi alaihi salatu wassalam. Dekat situ, dekat sekeliling tu ada makam-makam para nabi alaihi salatu wassalam di Masjid Al-Aqsa. Satu. Yang kedua, dia kata diberkati di sekelilingnya, di situ ramainya para syuhada, orang yang mati syahid. Ni kita sekeliling. Dia ni kan para nabi, orang mati syahid ni kan hidup hidup di dalam kubur mereka kan, beribadat kepada Allah Ta'ala. Kalau Nabi ni dalam kuburnya, kata Rasulullah, dia solat. Tentu dalam peristiwa Isra Mi'raj ni Rasulullah melihat Nabi Musa solat kan. Nabi dalam kuburnya solat, para Rasul. Jadi Masjid Al-Aqsa tu di sekeliling tu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti dia jadi pusat pemerintahan kita lah pada zaman Imam Mahdi. Pusat pemerintahan kita di Masjid Al-Aqsa di Palestin. Kalau kita lihat sekarang ni kan, kat Palestin tu tempat yang ialah tak aman bagi kita kan, saudara-saudara kita di sana. Akhir zaman nanti kita lah. Zaman kita ni
Kalau kita tak sempat, mungkin anak cucu kita sempat. Dengan kan pemerintahannya nanti tampuk pemerintahannya di Palestin. Okey, baik ya. Yang kami berkati sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, kata Allah. Untuk apa peristiwa Isra' Mi'raj ini? Untuk memperlihatkan kepada Rasulullah tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baginda diuji dengan ujian yang sangat hebat. Tahun tu dipanggil tahun duka cita bagi Rasulullah. Wafatnya isteri Rasulullah tercinta, wafatnya bapa saudara Rasulullah Abu Talib, kan. Pada ketika tu, sebelum tu kan, bagaimana Rasulullah dan para sahabat diboikot ya oleh orang-orang Quraisy selama hampir 3 tahun. Ya, ada ramai di kalangan para sahabat untuk meneruskan kehidupan ini, mereka makan rumput-rumput, daun-daun kayu, masya-Allah. Tapi kerana cintanya kepada Rasulullah tu ya, kan, mereka tak lagi. Padahal boleh kalau dia nak keluar saja dari kawasan boikot, join sama dengan orang kafir Quraisy, selesai masalah. Tapi tak nak. Sahabat-sahabat ni terus bersama-sama dengan Rasulullah. Jadi dan kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas wafat, baginda berhijrah ke Taif, kerana di Taif juga ada saudara-saudara Rasulullah, ahli keluarga Rasulullah. Baginda mengharapkan kalau orang Mekah tak terima, kan, moga-moga orang Taif ni akan terima Islam dan akan membantulah Rasulullah SAW. Pergi sampai di Taif, kan, Allah uji lagi, masya-Allah. Allah uji lagi, kan. Dia melanggar tradisi orang Arab. Orang Arab ni kalau zaman jahiliah pun tetamu dimuliakan. Tetamu ni sangat dimuliakan, diraikan. Tetapi dalam peristiwa Rasulullah di Taif, masya-Allah, Rasulullah bukan saja tidak diterima, tetapi disakiti, dihalau. Itu yang menyebabkan malaikat Jibril pun tak boleh tahan, marah, datang bawa malaikat yang jaga gunung tu, kan. Maknanya kalau kamu tak terima ajakan daripada Rasulullah, dakwah daripada Rasulullah, paling kurang pun dia sebagai tetamu, kan, bagilah, muliakan dia, bagi tempat tinggal apa semua, kan. Tapi tak, ni masya-Allah. Tapi Rasulullah ni masya-Allah ya, sangat hebat ya. Tu setelah diuji macam tu sampai berdarah-darah, barulah Allah Subhanahu wa taala gembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dia gembirakan Rasulullah. Tapi ujiannya tu, kan, teruk ujiannya sampai pecah hatilah, kan. Kalau kita ni, kan, sebab tu jangan kamu katakan kamu orang beriman, kata Allah dalam Quran, sebelum diuji sebagaimana diuji orang-orang yang sebelum dari kamu, sehingga bergoncang keimanan mereka ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan bahawa baginda adalah orang yang makhluk Allah, bukan orang lagi, makhluk Allah yang paling beriman kepada Allah Ta'ala, yang paling benar imannya, yang paling mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang paling mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW tidak protes, kan, apa yang Allah lakukan kepada baginda, kan, berbagai ujian demi ujian, bermula daripada kelahiran Rasulullah. Kalau kita lihat Rasulullah lahir baginda tidak mempunyai ayah lagi, tak ada ayah, kan. Kita lahir alhamdulillah, bolehlah kita panggil ada ayah, ada abah, kan, ada bapa. Rasulullah mana ada, lahir dia tak ada ayah, tak ada, dia nak panggil macam kita ni ayah, masya-Allah. Ketika baginda berusia 6 tahun, bunda Rasulullah SAW bawa Rasulullah pergi ke Madinah untuk menziarahi ayahanda Rasulullah, Sayyidina Abdullah, umur 6 tahun ketika tu, kan. Rasulullah dibawa oleh bundanya, tak pernah, kan, mari kita lihat ayah, kau nak jumpa ayah kamu, mari, pergi bawa ke Madinah. Kubur lah, pergi lihat kubur. Kubur. Satu, kita kalau pergi ke Madinah ni ibadat dia pergi ziarah kubur, tahu tak? Kita pergi Madinah, pergi ziarah kubur. Tu orang Wahabi tak faham tu. Dekat ziarah kubur ni. Pergi Madinah ni ibadat dia ziarah kubur, ziarah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kan. Lepas tu pergi ziarah Baqi', kemudian pergi ziarah Uhud. Uhud tu ziarah kubur.
kubur syuhada. Kan Sayyidina Hamzah dan sahabat-sahabat yang lain begitu kan. Baik. Jadi bila dah siap perjalanan balik Rasulullah, bonda Rasulullah Sayyidatina Aminah, kemudian khadam kepada bondanya iaitu Ummu Aiman. Ummu Aiman balik, dan perjalanan balik lebih kurang jarak dia 150 km lah kalau macam sekarang. Nak balik ke Mekah tu di suatu tempat nama Abwa. Bonda Rasulullah sakit kan, sakit mati, meninggal. Oh, Masya Allah. Meninggal umur 6 tahun dan muda lagi kan. Siti Aminah ni dia berkahwin tak silapnya umurnya 14 atau 15 tahun. Dia 16 tahun atau 15 tahun dapat Rasulullah. Muda kan. Jadi ketika meninggal di Abwa tu, Masya Allah, tak ada orang. Bayangkanlah Rasulullah umur 6 tahun kan. Tu Ummu Aiman cakap kepada dia, Muhammad, tolong makcik kita gali kubur. Tu mak gali kubur tanah budak umur 6 tahun. Bila dah dikebumikan nama semua kan, nak balik ni, Ummu Aiman ni pegang tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa balik. Dia tarik, dia cakap Umi kan. Maknanya makcik nak tinggalkan mak ke ni? Mak kita nak tinggalkan ni, ibu ni, Umi. Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Dia uji lepas satu ujian, kemudian dah kahwin pula, dapat anak pula meninggal. Semua anak lelaki Rasulullah, 3 orang kan meninggal kecil dekat atas pangkuan Rasulullah. Lepas seorang Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Qasim meninggal. Bayangkanlah ya. Kita adalah anak kita sampai sekarang buat main-main. Yang perempuan pun meninggal. Allahu Akbar. Ya, satu. Orang maki pula. Kalau kat Mekah tu boleh katakan hari-hari kena maki. Hari-hari kena maki. Itu Rasulullah. Setelah menjalani ujian demi ujian, cobaan demi cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah tak pernah protes. Rasulullah tak pernah mengeluh. Rasulullah tak pernah mengadu kepada Allah mengapa macam ni, macam tak. Rasulullah tetap mentaati, bersyukur kepada Allah Taala. Jadi pada malam itulah Rasulullah, ada riwayat mengatakan ketika Rasulullah berada di Hinjil Ismail, tidur berbaring, sebelahnya ada Sayyidina Hamzah, sebelah lagi Sayyidina Ja'far tak silap. Rasulullah kat tengah-tengah naiknya sembahyang itu, datang malaikat Jibril, Mikail dan satu malaikat lagi kan, bawa Rasulullah ke telaga Zamzam. Kemudian dibedah dada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada situ diperjalankanlah Rasulullah ke Baitul Maqdis. Daripada Baitul Maqdis naik ke langit. Jadi pada malam tu kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak minta pangkat semua, tak. Rasulullah tak minta kan. Tapi dia ni dijemput, dijalankan. Kalau Nabi Musa alaihissalam dia nak mendengar kalam Allah di Gunung Tursina tu kan, dia minta, dia nak dengar. Allah tu Rasulullah, Allah cakap kamu kena puasa. Dia puasa sebulan. Kena puasa sebulan. Dan puasa sebulan tu, hari akhir tu punya rasa gembiranya, maknanya nak mendengar kalam dia. Jadi dia puasa, dia gosok gigi Nabi Musa alaihissalam. Dia bersugi. Dia bersugi kan. Tu Allah tegur dia, yang kau pergi sugi buat apa? Aku suka bau mulut orang berpuasa ni. Denda tambah 10 hari lagi. Tu Nabi Musa kena 10 hari lagi kan. Tu Nabi Musa alaihissalam. Jadi bayangkanlah bila dah tahu ni kan macam mana berdebarnya, tak kisahkan. Jadi Rasulullah dia tak tahu, dia relax. Tiba-tiba dipanggil. Tak adalah dengan persiapan, dengan pakaian dia, dengan apa, tak. Macam tu yang dengan capal-capal dia tu kan, pergi jalan sekali tu kan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan pada malam tu, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mulia nak beritahu kepada seluruh makhluk
Dan dengan sebab Rasulullah, semua nabi-nabi dan rasul-rasul dihidupkan. Dihidupkan pada malam, dibangkitkan, menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Aqsa. 124,000 orang nabi, 313 orang rasul dihidupkan untuk nak tunjuk, nak beritahu kepada semua, ni PM baru kamu. Yang baru sebutkan kan, ni PM baru kan, dah memang dah pergi, dah disahkan kan. Jadi kamu semua kena bagi sokongan lah. Sokongan sekali panggil je, Tuan Guru sekali panggil, tak banyak kali. Banyak kali ni terberang, sekejap panggil, esok lain pula dia tukar, lepas tu tukar lain pula. Ni tak, dia sekali panggil je. Jadi ni PM baru, ketua Sayyidul Mursalin, segala nabi-nabi dan rasul. Kamu semua ni ada sebab ni ya. Semua kan, semua nabi dan rasul, masya-Allah, menunggu-nunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Semua nabi ni kan membuat perjanjian untuk beriman kepada Rasulullah. Tu syarat dia, mereka nak jadi nabi dan rasul, mereka mesti beriman dulu kepada Rasulullah, syarat dia kan. Jadi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah, sebelum daripada kiamat kan bertemu dengan Allah. Jadi nabi-nabi ni dimuliakan oleh Allah, maknanya sebelum kiamat boleh jumpa Rasulullah dulu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Baginda jadi imam, jadi diorang tunggu dia sambut lah kan, salamnya apa semua kan, Rasulullah kan. Kemudian baginda dijalankan ke langit menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mulia tak mulianya malam itu, sebab itu kata Tuan Guru Haji Abu Bakar Alim kita, alim besar Muar kita, guru kepada Tuan Guru Haji Muhammad Yasin kan. Makam ni kan sebelah tu, dekat-dekat tu kan. Tuan Guru Haji Muhammad Yasin, Tuan Guru Haji Abu Bakar Alim kan, tu Ustaz betul Cik Guatan, kan dekat-dekat tu makam tu. Kau tak tahu kau tahu benda lah kau ni. Allah kan. Tahu orang alim, saya orang alim ni umur insya-Allah kan. Habib Abdullah, Habib Idrus, sana dekat Batu Enam. Kena kenal orang alim, Cikgu Alif dan Kiai Samsudin. Ada lagi makam tu Kiai Fadil. Kiai Fadil kat Lenga tu, kat Lenga, Masjid Lenga tu. Kalau kita berwuduk kat Masjid Lenga tu, kita berwuduk kat depan tu, depan kat mihrab, kat depan tu, kat depan luar masjid tu ada satu kubur yang berbumbung. Dia punya pagar dia warna kuning tak silap. Itulah makam Tuan Guru Haji Fadil Lenga. Fadil, Tuan Guru Haji Fadil, Kiai Fadil Banten. Itu beliau tu cucu kepada Imam Nawawi tu. Imam Nawawi Banten tu yang terkenal tu, cucu dia kan. Main kat Muar ni kan. Baik. Jadi bila ditanya pada Tuan Guru Haji Abu Bakar Alim, tanya Muar kan panggil cikgu orang alim. Muar ni dia panggil cikgu, orang alim kan dia panggil cikgu kan. Cikgu Mak Yasin, Cikgu Mak Alif, dia panggil cikgu kan. Sekarang ni orang panggil ustaz kan. Panggil Tuan. Dulu umur dia kan dia panggil cikgu kan. Habib je dia panggil Habib. Dia panggil Habib ke panggil Said dulu? Habib ya. Kalau Habib Abdullah tu panggil Habib lah. Jadi dia tanya Tuan Guru, dia kata, malam apakah yang paling mulia bagi kita? Malam apa? Dia orang tanya tu, kalau ada dalam tu, dan dia tanya kat Kelab Muar. Kelab Muar, tahu Kelab Muar? Dekat mana Kelab Muar? Mana orang Muar? Mungkin ada kelas pada masa tu kat situ. Dia tanya Tok Guru. Tok Guru cakap okey kan. Bagi peluang dikarang satu risalah tu dinama Mustika Ajaib, membahaskan. Jadi dia cakap malam yang paling mulia, ada ulama mengatakan, ada dalil dia, iaitu malam kelahiran Rasulullah, satu malam keputeraan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kan, ada sebahagian ulama mengatakan malam yang paling mulia itu malam Isra Mi'raj. Kata Tuan Guru Haji Bakar, tapi malam Isra Mi'raj itu dinisbahkan kepada Rasulullah. Maknanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling mulia malam Isra Mi'raj. Kenapa? Kerana baginda bertemu dengan Allah Ta'ala kan. Kalau kayak besok ke akhirat, nikmat yang paling besar sekali apa dia?
Nikmat yang paling besar sekali, melihat Allah Ta'ala ke akhirat. Jadi Rasulullah kat dunia ni lagi, belum akhirat lagi, belum kiamat lagi, sudah mendapat keistimewaan tu. Dan bukan sekali, 9 kali. Maknanya kalau pangkat tu, kalau macam ton tu, satu malam tu dapat 9 ton. Dibagi satu kan, panggil lagi, kena keluar, panggil lagi, bagi lagi ton lagi, panggil lagi, bagi lagi, sampai 9 kali. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan ni, Rajab ni kita panggil Syahrullah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu telah diperjalankan baginda untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ditunjukkan tempat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, orang yang taat, syurga. Orang yang beriman taat, ni balasan dia macam ni, macam ni, macam ni. Okey, tempat di syurga ditunjukkan oleh Rasulullah. Oh, macam ni. Kemudian bagi orang kafir, orang yang derhaka kepada Allah dan Rasulullah, tempat dia neraka macam ni. Ditunjukkan kepada Rasulullah SAW dan peristiwa tu. Jadi sesungguhnya kata Allah, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, ya. Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi dalam bulan Rajab ini kan, bulan Rajab, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu masjid tu kan sebagai rumah Allah. Masjid surau ni dipanggil rumah Allah. Kita dah beritahu beberapa kali, rumah Allah. Padahal semuanya Allah punya. Rumah kita, bangunan-bangunan apa semua kan dia punya. Tapi rumah kita, bangunan PWTC, menara Petronas, orang tak panggil rumah Allah. Padahal Allah punya. Tapi masjid surau dipanggil rumah Allah. Kan? Dipanggil khusus, dipanggil rumah Allah, kan? Dipanggil rumah Allah. Dan banyak hadis mengatakan kan, siapa, contohnya Rasulullah beritahu tentang masjid ni, siapa yang mengasihi masjid, Allah kasih kepada dia. Siapa dia yang antara orang yang mendapat naungan daripada naungan akhirat besok, kata Rasulullah, orang yang hatinya sentiasa tergantung kat masjid, kan? Lagi ada siapa yang banyak waktu dia di masjid, kan, banyak waktu dia di masjid, Allah Subhanahu Wa Taala angkatkan kesusahan di kehidupan dia, kan. Macam-macam lah, kan. Dan kata Rasulullah, sudah menjadi lumrah kita kalau manusia, kalau orang datang ke rumah kita, datang jadi tetamu, tuan rumah akan memuliakan si tetamu. Jadi lebih-lebih lagi kalau kita sekarang ke rumah Allah, sudah tentu kata Rasulullah, Allah akan memuliakan. Allah akan memuliakannya. Okey, baik. Begitulah dengan Rajab. Rajab ni dipanggil bulannya Allah Ta'ala. Sebab Rasulullah suruh kita memuliakan bulan Rajab. Muliakan bulan Rajab. Muliakan bulan Rajab dengan ibadat, dengan amal soleh, dengan ketaatan, puasa. Puasa dapat berapa hari? 18 hari dapat? Astagfirullahaladzim. Kau ni dah tua-tua tak sedar diri ni, susah betul, kan? Pasalah saya insya-Allah, alhamdulillah, puasa sebulan. Bulan Rajab ni puasa sebulan. Saya dah ambil 3 bulan, dan bulan Syaban pun nak puasa sebulan. Ini dah puasa. Apa tu, dia puasa bulan Rajab ni bagus. Tak kalau sahur macam ni. Apa kau ni? Ayam pink pun tak macam ni. Puasa. Satu ketika ada 2 orang sahabat, saya lupa namanya, 2 orang sahabat Rasulullah. Dia berjalan, dia nak pergi rumah Amirul Mukminin Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan ni, sahabat ni tanya, puasa tak ni? Seorang ni cakap puasa. Dia cakap puasa. Okey, baik. Sampai rumah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, kan, mungkin kan dia sampai rumah Sayyidina Umar. Biasalah kita, sebab tu orang perempuan kena jaga pada isteri. Orang datang rumah ni, cepat-cepat keluarkan air lah. Air, maknanya makanan cepat, kena cepat keluar. Jangan lama. Ada kadang lama sangat, setengah jam tu dah lama lah. Sekarang kan kat rumah sebenarnya air ni main tekan-tekan je, nak yang pandai tak tekan tada je kan.
Lepas tu sekarang pula semua 3 and 1 dah, koyak je serut, taruk macam apa, senang. Tak, yang menyebabkan isteri-isteri kita ni lambat sangat buat air tu apa pasal? Kalau dulu je le nak masak air kan, nak masak tiup kan, sampai hitam muka baru masak air kan, dulu lah. Sekarang apa bendanya? Tekan nyengit tak ada kan, ambil esok koyak masuk. Kan tidak pun ni air madrasah ni keluar tu letak kata. Satu kat rumah kena ada satu karton paling kurang. Orang datang terus keluarkan. Keluar air madrasah. Kan? Macam tu. Jangan lama-lama. Okey, sunat. Cepat-cepat keluarkan. Bagi makan. Jangan ada pula tuan rumah yang jenis kurang ajar ni. Bila kita datang duduk dah setengah jam, dia tanya, nak air tak? Tu kan. Aduh, kita tengok dia kata aku hajar kan. Nak air tak kan. Dia tak boleh macam tu. Seperti isteri tak boleh tanya, tak bagus, tidak beradab kalau kita tanya suami kita. Suami balik, abang nak air tak bang? Tak. Itu maknanya isteri yang tak bijak. Dia tak payah tanya suami ni. Suami ni tak payah tanya, buatkan saja air. Buatkan saja air. Bila balik ni, walaupun balik ni kan, buat bagi dia air. Masalah dia tak nak minum, itu masalah lain. Masalah kita sebagai seorang isteri kan, mesti sediakan. Dia balik, sediakan air bang, macam tu. Tak payah tanya, bang nak minum tak? Nak minum tak? Nak minum. Sampai 3 kali dia tanya, dia nak kita jawab, tak nak. Betul, nasib baik tanya kata dia. Betul je lain. Kan? Tak payah tanya. Kan? Terus buatkan. Kemudian buat air untuk suami jangan banyak-banyak. Ini satu jam. Suami nak minum seorang, dia buat 1 jam. Milo taruh 2 sudu. Kan? Allah kacau, tengok. Nampak sebelah sana tengok. Milo ke apa ni? Buat sikit sedap. Tabur lagi Milo atas dia. Nanti tengok. Barulah waktu minum tak nampak lain, dia nampak wajah kita je. Ini tak. Ini suami kalau minum kat rumah, dia tengok. Ada Jan lepas ni pergi kedai Kak Jan lah pula. Dia rasa minum air tak rasa apa. Tak semua. Okey, baik. Jadi apabila Sayyidina Umar dah hidang bagi minuman, yang cakap puasa tu dululah. Dia dulu minum tak? Minum. Kawan dia yang sebelah tu tepuk-tepuk. Cakap puasa. Puasa? Cakap. Cakap. Puasa. Puasa mana minum? Sahur. Takkan sahur macam ni. Kan. Aku puasa cakap. Aku puasa macam mana? Kan Rasulullah SAW beritahu, siapa yang berpuasa yaumil bid. Yaumil bid hari-hari putih, hari cerah. 13, 14, 15. Kan? Dia dapat fadilat puasa sebulan. Itu je dah. Dapat fadilat Ustaz. Aku puasa 2 hari, 13, 14, 15. Jadi insya-Allah dapat puasa sebulan. Nanti tunggu Syaban pula. Syaban ambil 13 14. Macam tu je. Tiap-tiap bulan kita ambil 3 hari saja. Macam dapat puasa sebulan. 3 hari je. Yang tak boleh bulan Ramadan yang kau buat gila babi kau pula. Ramadan besok kau ambil 13, 14, 15. 3 hari. Lepas tu dia relax je kan. Absal, kau tak belajar dengan Ustaz Imran, kata dia. Mampus aku. Tak pasal-pasal. Jangan buat macam tu. Ramadan kena sebulan dia. Bulan lain kau rasa. Baik. Jadi muliakan bulan Rejab. Sedikit di antara perkara yang perlu kita ambil perhatian bila kita dah tua-tua ni. Orang dah tua-tua macam kita ni, kita nak beramal untuk buat bekalan ke akhirat. Ya, kalau budak-budak tu lain, dia belajar, dia nak menghafal tu, dia nak apa ni kan, nak belajar bahasa Arabnya apanya, kita ni bendanya kan, dan nak tunggu nak mati je kan. Jadi kita nak buat amalan yang boleh memudahkan apabila kita mati nanti kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Syekh Al-Qulubi rahimahullah ta'ala dalam syarah Miraj Al-Qaiti mengatakan, ada satu hadis baginda Nabi SAW bersabda, man qala subhanallah alfa marratin, bila tu fi kulli yaumin, apa dia dapat?
faqad istara nafsahu minan nar. Yakni bermakna a'taqaha minan nar. Baginda Nabi SAW bersabda yang bermaksud barang siapa membaca subhanallah, 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 subhanallah. Berapa kali? Rasulullah cakap 1000 kali. 1000 kali. Bila nak baca? Pada tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Rasulullah tak cakap pagi, tengah hari, petang, tiap-tiap hari. Siang lah. Hari ni siang. Kan? Daripada lepas subuh ni sampai sebelum maghrib nanti. Barang siapa membaca subhanallah 1000 kali tiap-tiap hari, maka sesungguhnya telah menembus dirinya daripada Allah, iaitu dia mendekarkan dia daripada api neraka. Dimerdekakan daripada api neraka. Ya, kalau kita nak bebas daripada api neraka, bacalah satu hari 1000 kali. Senang je. Subhanallah, 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 subhanallah. Kan? Semua kita hafal. Kan? Kita hafal. Okey, satu. Kemudian baginda juga bersabda, man qala subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Ini ringan pada lidah, berat pada timbangan. Ya, subhanallah wa bihamdi. Kalau sebelum subuh, eloknya dibaca. Kalau biasa para ulama kapan masa, dia akan baca lah selepas sembahyang sunat subuh. Kan, sebelum daripada sembahyang fardu subuh, baca ni 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Tu baca 100 kali sebelum daripada subuh. Kan, sebelum daripada sembahyang fardu subuh. Baik. Jadi barang siapa membaca, kata Rasulullah, subhanallah wa bihamdi mi'ata marratin, 100 kali. Bila tu? Fi kulli yaumin, juga pada tiap-tiap hari. Ya, ghufirat zunubuhu. Ya, Rasulullah cakap diampunkan dosanya. Wa in kanat misla zabadil bakhri, dan jikalau ada ia dosa itu seumpama buih di lautan sekalipun. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, 100 kali. 100 kali duduk kan, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kita ni umat Nabi Muhammad ni umat yang sangat istimewa. Umat yang sangat istimewa. Tapi dosa sini dosa-dosa kecil. Dosa besar mesti bertaubat. Taubat bukan susah. Taubat nasuha susah tak? Tak susah. Kan? Kita pula orang Muar, saya alhamdulillah syukur duduk Muar. Kan? Kerana kita berpeluang taubat nasuha punyalah mudah. Pergi saja ke Paguh Jaya, pergi kat nasuha tu. Tempat lain susah. Kat mana nasuha? Kau taubat nasuha. Minta agak haji kat nasuha tu. Kan? Taubat kan, pertama menyesal, yang kedua meninggalkan dosa, yang ketiga berazam tak nak buat lagi sampai bila-bila. Senang je kan. Dan bertaubat ni tak semestinya lepas solat. Bertaubat ni tak semestinya nak pergi Mekah, nak pergi haji, nak pergi umrah kan, baru nak taubat. Tak, bila-bila masa je, di mana saja. Tak ada yang sembahyang boleh taubat? Boleh. Tak menghadap kiblat boleh taubat? Boleh. Tak tutup aurat boleh bertaubat? Boleh. Tak tutup aurat maknanya di rumah lah, kita di rumah kan, duduk kat kursi kita, kat baring, nak taubat? Boleh kan. Taubat ni kan kerja menyesal, meninggalkan dosa, berazam tak nak buat lagi kan. Tambah dua lagi, kalaulah dosa itu berkaitan dengan perkara-perkara yang fardu yang kita tinggalkan, wajib diqadha. Nana kita agak. Kalau yang kelima yang susah sikit, kalau berkaitan dengan sesama manusia, tu kena selesaikan lah. Kena taubat. Maknanya kalau kita ambil barang orang, kena pulangkan semula. Ya, kalau kita umpat orang, fitnah orang, kena minta maaf dengan dia. Itu yang berat sikit, yang kelima tu. Kalau dengan Allah Ta'ala senang. Menyesal, meninggalkan dosa, berazam tak nak buat lagi. Itu taubat. Okey, baik.
Jadi pertama tadi, siapa yang baca subhanallah 1000 kali, dia tebus diri dia pada api neraka. Satu hari 1000 kali, terus sampai mati ni. Buat setiap hari sampai mati, kan? Sampai mati. Baik, yang kedua, siapa baca subhanallah wa bihamdi 100 kali, 100 kali diampunkan dosanya. Baik, hadis yang ketiga, ya, man sabbahallah mi'ata marratin bil ghadati wa mi'ata marratin bil ashiyyi kana kaman hajja mi'ata hajjatin wa man hamidallah kazalika kana kaman ghaza min ata ghazawatin wa man halalallah kazalika kana kaman a'taqa mi'ata raqabatin wa man kabbarallah kazalika lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bimisli ma ata bihi illa man qala mislahu au zada alaihi. Barang siapa, kata Rasulullah, mengucapkan tasbih akan Allah 100 kali pada pagi-pagi dan 100 kali pada petang-petang, ucap tasbih, 100 kali pagi, 100 kali petang, adalah seperti mereka yang mengerjakan 100 kali haji. Dapat 100 kali haji. 1 kali haji. Ini nak pergi haji tahun ni, tak tahu ni macam mana ni, kan? Tahun ni kalau kes ni macam mana, kan? Semoga Allah berilah keselamatan, keamanan, ya. Jadi barang siapa yang mengucapkan tasbih akan Allah Ta'ala 100 kali pada pagi-pagi dan 100 kali pada petang-petang, adalah seperti mereka yang mengerjakan 100 kali haji, dapat pahala 100 haji satu hari. Bukan susah sangat, kan? Macam mana nak buat? Tasbih baca 100 kali, kan lama, kan? Tasbih, 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 tasbih. Tapi nak ajar macam mana? Tasbih apa? Subhanallah, 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 ya, 100 pagi, 100 petang, dapat 100 pahala haji. Okey, tu kelebihan ilmu, ya. Kelebihan ilmu. Yang kedua, barang siapa mengucapkan alhamdulillah seperti demikian itu juga, kata Rasulullah, maknanya 100 pagi, 100 petang. Ini seperti mereka yang perang 100 kali perang fi sabilillah, dapat pahala. Dapat pahala 100 kali perang fi sabilillah. Bukan susah sangat, lebih kurang 5 minit, katakan lebih 10 minit lah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia kalau pagi ni biasa lepas subuh, petang lepas asar, ya, ambil ruangkan sedikit waktu, duduk, kan subhanallah, alhamdulillah, macam tu. Baik. Dan barang siapa yang mengucapkan tahlil seperti demikian itu, kata Rasulullah, maknanya 100 pagi, 100 petang, dia dapat pahala mereka yang memerdekakan 100 orang hamba. Dan barang siapa mengucapkan takbir seperti demikian itu, tiada didatangkan seseorang pada hari kiamat dengan seumpama barang yang didatangkan dengan dia, melainkan mereka yang mengucapkan seumpamanya atau lebih atasnya. Ya, 3 ni, subhanallah, 4 ni, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Baik. Dan yang terakhir, Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marrah, sab'ina alfa marrah, faqad istara nafasahu minallah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah 70,000, 70,000, ya, maka sesungguhnya telah menebuskan dirinya daripada Allah Ta'ala. Apa maksud menebuskan dirinya? Menebus dirinya daripada api neraka, selamat daripada api neraka. Kalau la ilaha illallah 70,000, kalau qul huwallah 100,000, kan, 100,000. Simpan, buat sikit-sikit. Kalau boleh buat sekali, buat je 70,000, okey, kan? Ataupun kalau kita nak buat ikut satu hari 500,
Ataupun satu hari 1000 baca, tulis. Okey, hari ni berapa kita boleh buat? 1000, tulis. Besok berapa, macam tu. Buat simpanan. Kalau kita dah ada 70,000, dah ada 70,000, kita nak hadiahkan, nak buat untuk mak kita, untuk ayah kita, boleh. Dibuat oleh para ulama seperti itu. Ya, buat 70,000. Jangan nak tunggu nak mati. Kan ada orang Jawa kadang-kadang dia orang buat tahlil tu, dia kira kacang tu kan, kacang tu. Dia berkeluar Allah, itu 100,000. Dia nak ambil 100,000 tu. Kita sebenarnya jangan mengharapkan orang nanti nak buat kebajikan untuk kita. Nak harapkan anak-anak kita nak buat kebajikan, tak payah. Kan, belum tentu lah. Dia buat tapi sikit je dia. Macam nak sedekah, saya selalu cakap, kalau sedekah, kita jangan harap kita sekarang ni simpan duit, simpan harta kan. Nanti kalau mati pun tak apa, anak-anak dia sedekah. Alah, anak-anak kita sedekah. Kan, dia sedekah lah sikit. Dia mesti dibedal banyak. Kan, takkan dia nak banyak sedekah, dia bedal sikit. Tak. Confirm dia bedal banyak, dia ambil banyak, dia sedekah untuk kita sikit. Itulah buat tahlil. Itu pun tahlil ambil misiam. 3 hari misiam. Kan, hari pertama misiam kosong, kedua misiam taruh udang kering, yang ketiga misiam telur dadar gunting. Kan, tabur kan. Bagi dah le kan. Buat je 3 kali buat tahlil 100.5. Okey ya. Lain dia bedal. Jangan nak kita buat sendiri. Jadi baca 70,000, simpan untuk kita. Buat untuk sabar-sabar lagi. Ini memang tebus daripada api neraka. Ada dalam kitab ada cerita macam-macam cerita. Kan, orang yang ada 70,000. Saya satu ketika saya mengajar di Bukit Gambir. Cerita tentang kelebihan maknanya pahala-pahala yang kita lakukan orang yang hidup ni boleh sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya, boleh dihadiahkan dan sebagainya. Kemudian ada satu orang duduk kat belakang, dia angkat, "Ustaz." Ya, dia angkat tangan. "Dah boji?" Kan. Ingat nak beli air madrasah. Kan, angkat tangan kan. "Saya hadiahkan Ustaz 70,000 selawat." Berapa je? 70,000. Saya terima. Terima kasih. 70,000 selawat dia bagi aku. Kan, saya terima. Okey, baik. Selepas isyak, waktu minum, makan, saya panggil dia, duduk sekali minum. Saya tanya, Tuan habiskan 70,000 ni berapa lama? Kita nak tanya dia kan, berapa lama? Dia kata, "Alhamdulillah Ustaz, setelah saya pencin dulu," dia cakap, dah lama lah. "Setelah saya pencing dulu," dia cakap, "saya dah mula buatlah kerja sikit untuk nak akhirat." Dia cakap, "Saya baca tiap-tiap hari la ilaha illallah 1,000, subhanallah 1,000, kan, alhamdulillah 1,000, Allahu Akbar 1,000, macam tu. Selawat 1,000," kata dia, macam tu. Jadi saya perlukan 70 hari je Ustaz. 70 hari saya dapat 70,000. Oh, macam tu. Mana? Macam tu je lah. Satu hari, kalau satu hari 1,000, kan, 70 hari. 2 bulan 10 hari baru. Kalau satu hari 2,000, baru 35 hari, lebih kurang 35 hari, 36 hari. Kalau satu hari kau ambil 3,000, lagi banyak. Satu hari 5,000. Kan, tapi buat tu biar terus berterusan. Ya, sampai mati. Ya, sampai mati. Moga-moga kita kat akhirat besok jadi orang kaya. Tak apalah kat dunia ni tak kaya, kat akhirat besok jadi orang kaya. Jurutawan daripada Parit Haji Baki dalam. Kan? Kelas Ustaz Imran, cepat berbaris nak masuk syurga. Depan yang biasa tidur dalam kelas, duduk baris kat depan kan. Semua keluar. Saya dekat. Malaikat aku biasa tidur kat depan dalam kelas. Kau duduk depan. Kan, okey, jalan. Yang kedua, barisan kedua, yang sedekah RM1 tiap kali belajar. Masuk barisan kedua kan. Yang ketiga, yang beli air madrasah, kata dia. Seronok lah. Orang kaya. Dan kita boleh jadi orang kaya kat akhirat besok. Apa tak kaya kalau satu hari boleh dapat pahala 100 haji. 100 haji satu hari. Kan? Nanti ada kat akhirat besok, Rasulullah cakap, ada orang bila dapat buku catatan, dia tengok dalam, ada pahala haji banyak, ada pahala umrah, ada pahala jihad.
Aku mana pernah buat ni. Bukan, dia cakap, ya Allah, ni bukan buku saya, salah orang. Allah cakap, iya, engkau punya tu. Tapi saya tak buat dia. Ya, tapi kamu dulu berniat. Aku tahu niat kamu tu memang benar. Kamu berniat, kalaulah ada duit, kan, aku nak pergi haji contohnya, kan. Kalaulah ada duit banyak apa semua, aku nak sedekah, nak apa. Aku tahu. Dan aku memang tak bagi kau dulu supaya kaya apa semua, tapi aku nak lihat bagaimana niat. Benar, niat kamu tu benar. Jadi aku bagi pahala. Pahala yang luar biasa. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala masuk. Jadi buatlah, mentara menunggu kematian, buat amal soleh. Amal soleh benar-benar zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tu hari minggu lepas, Jumaat lepas lah, kan, warga pelajar tempat saya tu meninggal hari Jumaat tu. Subhanallah, lebih kurang 6.40 itu dia meninggal pagi hari Jumaat lepas. Meninggal untungnya pelajar yang pertama lah meninggal kat dalam tu, meninggal kat dalam madrasah, kan, duduk lebih kurang 7 tahun lah, meninggal hari Jumaat, meninggal dalam belajar. 2 syahid, satu syahid hari Jumaat, yang kedua syahid menuntut ilmu, ya. Syahid sebelum dia meninggal dan 2 hari tu saya pergi menjumpa dia, kan, dia sakit. Cakap dia taubat, kan. Itulah ajar perkara-perkara yang patut itu. Mati ialah dalam keadaan bertaubat, mati kat madrasah, mati hari Jumaat, mati dalam belajar. Yang uruskan, yang dia cakap lembut je dia punya tubuh dia, cakap muka dia berseri. Berjaya, kita belum tahu bila, kita belum tahu lagi, kan. Moga-moga Allah matikan kita dalam husnul khatimah, ya. Matikan dalam husnul khatimah. Mati, kata guru saya, kita ni, dan dalam kitab pun beritahu, kita akan mati di mana tempat tanah yang diambil untuk dijadikan kita. Dia, kita ni ada tanah dia, kan. Kat mana nak dijadikan kita? Kalau banyak ambil tanah tu, tanah kat Muar ni, mati kat Muar. Dan kemungkinan besar kita akan meninggal pada hari lahir kita. Siapa yang lahir hari Sabtu, jaga-jaga. Dan siapa yang lahir hari Ahad, besok. Aku hari Jumaat dah lepas malam. Dah tunggu seminggu lagi, kan. Yang lahir hari ini dengan besok, jaga-jaga, kan. Kemudian, kan, ada guru saya beritahu juga, kan, kita kalau nak mati ni tanda antara dah, kan. Kita gosok ni, kan, kita cium. Kalau bau tanah, ada bau tanah, nak mati. Bau tanah, macam nak mati. Dan nak mati tu, macam aku bau kari kambing ni. Bau tanah tanda nak mati. Ya, tanda nak mati. Tengoklah tanah macam aku saya ni, bukan tanah Muar ni. Ini macam tanah Mekah Madinah bau dia. Kau tengok, aku cium lah bau tanah apa. Kalau bau tanah air hitam, mati kat hitam. Dia ikut masing-masing lah. Saya ni bau Mekah Madinah, InsyaAllah mati kat sana. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ulangan terzikir tadi yang kita ambil, subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, Allahu akbar. Boleh kita baca satu-satu atau kita baca kalau boleh nak sambungkan, boleh nak satu-satu pun boleh. Betul-betul sekalian tu mana terdapat semua pada dapat. Dapat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قدر الأمطار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الهبوب والثمار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم الليل وأشرق عليه النهار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد غر المهجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل البيت أئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وآل طاعتك أجمعين من آل السماوات وآل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك
ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma farj ummati sayyidina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa tu Maulid yang pada 28 bulan tu, sama madrasah ditunda dulu ya. Ditangguhkan dulu. Semua kesihatan pun datang apa semua kan. Dan memang tak tu. Jadi ditangguhkan dulu. Nanti kami beritahu kemudian. Sebab waktu tak mengizinkan sekarang ni.